Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. وَصَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَطَيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayatullah dari sisi Allah, di mana tidak mampu kita menghitung segala banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Apatah lagi hari ini saja tidak mampu kita nak hitung nikmat-nikmat Allah. Terutama nikmat yang paling besar selain daripada iman, Islam, ihsan dan juga ma'rifatullah, dapat mengenal dari sisi Allah. Nikmat yang paling besar adalah Allah mengurniakan kita hidup. Sekiranya Allah tak mengurniakan kita hidup, dan memangnya kita memang tak memiliki hidup. Bukan mati lagi, tak ada. Kalau mati tu maknanya perkataan mati tu, maut tu, makna kita dah pernah hidup lah. Maut dah nama dia. Tapi ni tak pernah disebut lagi ada. Ala ta'alal insanu khinum minad dahri lam yakun syai'an maskur. Satu makna Allah menjelaskan bahawanya kita ni belum lagi disebut-sebut lagi. Kalau mati tu hidup, ni tak lagi ada. Lalu Allah itu menciptakan kita ni tak ada, mati tak ada, lalu dibagi kita ada. Maka kita tahu yang kita ni ada bukan menyatakan kita ni ada. Ini yang maknanya sekarang ni kita tidak memahami aqaidul iman, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi aqaidul iman tu ada yang kata 63, ada 83 macam-macam. Tapi yang pentingnya kita pecah tak ke 63 pecahan daripada la ilaha illallah. Kebanyakan kepada kita ini, kita bersyahadat tetapi kita tak pecahkan akaid untuk mengimani. Kalau tak dipecahkan, tak dibedah siasat, mana kita tahu? Betul? Jadi Allah SWT tu ingin aku dikenali menerusi itu. Maksudnya itu ilaha illallah. Seluruh nabi-nabi pun membawa daripada start Nabi Adam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada lain bawa la ilaha illallah. Tapi mereka semua dah beres sampailah kepada Allah. Berjalan dalam kehidupan je, nafas je turun naik, bergerak di ke mana pergi, semuanya hati Allah, semuanya ketaatan kepada, tak mahu dia membangkang sebab dia dah tak ada rasa kepemilikan. Dok mengaji tinggi mana pun, minta maaf saya jangan siapa yang hadir ni, mana yang tidak hadir, mana yang nanti membuka YouTube dengar, ya, baik-baik. Maknanya jangan sampai kita rugi. Wal asr, demi masa. Masa tu sentiasa mengesahkan Allah. Jadi masa pun mengesahkan. Jadi innal insana lafil khusr. Mana manusia ni Allah Ta'ala kata, kalau sebaliknya tidak mengesahkan Allah, rasa ada akuan diri, dia dalam kerugian. Bila Allah dah kata rugi, habislah.
Dok bagi dunia seisinya pun, bagi syurga pun tetap rugi. Sebabnya harus kita faham, bila benda ni, bila sesuatu ni yang Allah Ta'ala kata ingin aku dikenali, maknanya kita kena tahu dia lah. Awal-awal bukan terus sembah. Kalau kita terus sembah, ini kita dah tertipu dengan kita rasa kita yang menyembah dia. Itu salah. Bukanlah saya cakap tadi, si Ajis kata tak boleh sembah Allah. Bukan. Saya cakap tadi, Allah kata suruh kenal dia dulu. Perkataan pertama kalam yang keluar dari diri Allah untuk mentajalikan makhluk pertama yang bernama Nur Muhammad. Yang waktu tu semua tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada. Semua tak ada. Yang ditajalikan pertama tu sifat dia tu bernama Nur. Apa dia yang keluar daripada dia berasyik dia? Dia cukup dengan diri dia tu waktu tu. Apa yang dia nak? Ketika asyik berasyik terlampau sangat tadi, pap ingin aku dikenali. Keluar, ada yang kata Nur Muhammad dan Nur Zat Allah Ta'ala. Tapi yang mustahaknya adalah kita faham Nur Muhammad tu tadi. Kalau ada cerita lain, versi lain, boleh jugalah. Maknanya Nur Zat Allah Ta'ala, dia mencari-cari tadi kan. Tapi tak apalah, yang pentingnya mana dua-dua pun boleh. Yang penting kita faham apa perkataan kalam pertama Allah jadikan kalam pertamanya. Yang untuk kita faham adalah dia dalam berasyik-asyik nak menyatakan ingin aku dikenali. Jadi kenapa dia ingin dikenali? Sekarang ni kita ada isteri, kita ada anak. Anak kita makin besar, kita nak tak makin lama anak kita mengenali kita? Ke taraf tu je. Anak kita ni kita tak mau faham diri kita. Kan? Anak kita mestilah nak faham bapak dia. Lama-lama dia faham. Mula-mula dia tak faham. So basuh kereta, berapa upah bah? Ikut mak pergi pasal, mak nak bagi upah berapa mak? Belum faham. Kan? Tapi bila dah besar dah, bekerja dah apa semua. Kita nak anak kita faham betul. Kita dah tak ada basuh kereta bapak. Kita dah besar, kita faham. Jasa bapak kita tu tak terbalas mak kita. Jadi nak kita minta upah. Takkan kita pasal kita dah kenal betul. Kenal sebetul-betul. Dulunya lahir kenal juga. Mak panggil kan. Tapi bila besar makin kenal dah. Makin kita kenal, kemuncak kita kenal, kita mengabdi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat tinggi volume pun tak boleh dengan mak kita. Jalan depan dia. Kita dah kaya, dah besar, dah rumah besar, banyak rumah kita rumah mak kita kecil ataupun rumah kampung lah kan. Kita bawa rumah kita, lepas tu kita arah-arahkan mak kita. Ya Allah, kita tengok. Mak tu bukan nak duduk rumah besar kau, mak tu nak tengok akhlak kau. Mak duduk sini, mak jangan buat apa-apa mak. Tu kan. Jangan disuruh-suruh mak. Biar dia nak buat sendiri biar. Kita jangan suruh. Itu pun adab juga. Jadi kita kan nak gitu. Nak gitu anak kita buat. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita makin lama makin kita angkat air ni. Kita tak rasa dah kita angkat dah. Kita rasakan romantik lagi ni. Kita dah kenal Allah. Dia berasyik dia dengan diri dia. Kita buat apa semua atas nikmat. Atas apa pun disuruh solat, nikmat. Apa pun dia suruh nikmat. Dan hidup kita tu, nafas kita turun naik pun nikmat. Dia yang gerakkan. Kita tak ada apa. Kita bayang-bayang je. Tuhan punya bayang adalah kita mengikuti Tuhan punya bayang. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kehidupan yang dikatakan tadi, kehidupan yang berita gembira. Mahal. Berita gembira ni mahal. Jadi Nabi tu Allah Ta'ala kata, aku tak utus Nabi melainkan membawa khabar gembira, mubasyirau wa nazir, wa ma arsalnaka illa mubasyirau wa nazira. Tidak lain aku utus sifatku iaitu Rasulullah, pesuruhku Muhammad tu, aku sifat melainkan tak ada lain dia bawa berita gembira sebab dia dah tahu aku. Para rasul, para nabi, wali Allah, arif billah, dia dah kenal Allah. Maka dia tak mau ada akuan diri. Itulah berita gembira. Sebab setiap detik, saat, nafas turun naik, semuanya dia. Tak ada apa kita. Bila kita dah kenal Allah dari Allah. Sahabat untung dia kata. Nabi SAW, sahabat kata, kami beruntung dapat
berterus dengan kau ya Rasulullah, dapat kenal Allah, dapat gembiranya kami. Dia cerita sahabat-sahabat. Ada lagi yang lebih gembira, Nabi kata. Siapa? Kita ni lah. Yang jauh daripada Rasulullah SAW. Kita meraihkan dia seperti mana Rasulullah betul-betul dengan kita. Kita rasakan tak pernah pun Rasulullah tu jauh dengan kita. Sebab kita dah kenal Allah, mana ada jauh pun. Jadi Nabi kata, lagi aku cintai, lagi aku rindui. Kami kan sahabat, kami kan teman, kami kan umatmu juga. Tak, ini special umat. Dia tak hidup di zamanku. Kalian hidup di zaman kalian memang sahabatku. Memang teman kami. Tapi ini ada lebih lagi special. Maknanya kita ni kalau dapat jalan ni, kita lebih special daripada sahabat. Tapi Nabi dah bagi tahu 73 ada satu je. 73 golongan, satu je. Nak cari yang ni satu ni, masuk persatuan boleh banyak. Persatuan Ahli Sunnah Wal Persatuan, bayar bulan-bulan atau tahunan, layak jadi Ahli Sunnah Wal, padahal bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah pun, hanya sekadar masuk persatuan. Ya. Tapi apa tu Ahli Sunnah Wal Jamaah? Kita jauh daripada kepahaman. Minta maaf lah, tak semua. Tapi bagi tahu maknanya jangan sampai kita tertipu kat situ. Islam hanya Islam baka keturunan. Kita tak Islam yang betul-betul maknanya menyerah diri betul-betul kepada. Makna Islam tu kita tahu. Bukan Islam ikut datuk nenek aku. Aku tak putus sampai Rasulullah sampai kepada aku. Islam, jangan kau kata tak Islam, ngamuk dia. Tapi hanya sekadar mengikuti jalur. Itu tadi. Yang Nabi kata jangan bangga-banggakan dengan keturunan. Takwa. Takwa tu apa? Kita sendiri yakin bahawa bukan Islam dulu. Yakin itu iman, meyakini kita bahawa akaidul iman la ilaha illallah tu kita kenal dia. Bila kita dah kenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, kata Nabi SAW, siapa yang kenal diri dia, faqad arafa, maka ariflah dia tentang Allah. Bila arif dia tentang Allah, apa tanda je? Hilanglah, binasalah dirinya. Binasa, bukan binasa ambil pisau cocok buat binasa. Mana kita tak pernah hidup. La hayyun, la alimun, la ilaha illallah tu pecahan dia kan situ. Akaidul iman ni kan sifat 20. 20 lawannya 20. Mana boleh kita mengaku kita hidup? Boleh ke dalam belajar sifat 20? Yang hidup tu siapa wujud? Mana boleh kita dia wujud? Kita dijadikan, jangan mengaku hidup. Kita dijadikan menuruti siapa yang hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allah mengatakan yang tiada lain melainkan yang ada hanya aku, dan yang maha hidup tu aku. Ayat kursi hari-hari baca tapi tak tadabbur. Tak jumpa orang arif. Bila aku paskan benda siasat, baru kita baca terasa. Terasa kalau makan durian musangking tu. Sana balik pulau kan. Terasalah durian balik pulau dengan durian tak sama kan. Tak sama rasa dia, tapi tak boleh nak cerita. Tapi bila kita tadabbur, kita tahu dah. 1000 orang sebut nama Allah, tak sama makom dia punya rasa dia. Padahal sama alif lam maha. India ni, Cina ni sebut nama Allah. Sebab berbagai-bagai jenis. Beribu bangsa Allah sebut nama Allah, tapi siapa yang betul-betul sebut nama Allah? An zikrillah. Yang dia menyebut nama Allah bukan dia, tapi dia rasa, dia tak rasa. Sebab siapa yang bagi rasa untuk sebut nama Allah? Dan yang sebut kalam siapa? Ada kita lagi. Yang nak dengar balik sebut tu siapa? Nama dia. Pendengaran dia. Ada kita lagi. Dia tak pusing-pusing tentu dia juga. Tak ada lain. Tak lari tajuk. Sebab mula-mula pun Allah, jadi saya cakap tadi, mula-mula pun Allah tu dia jadikan mula-mula aja dah nur. Nur Muhammad. Nur. Mana ada yang lain. Jadi sebelum ada syurga, neraka, Lauh Mahfuz, kalam, Syaitan Muntaha, semua belum ada lagi. Sekalian alam ni penuh dengan apa? Cuba kita ni pendengar YouTube, cuba kita ni mana yang dah faham, alhamdulillah. Cuba bayangkan Allah Ta'ala tu nak bagi kita kenal kat dia. Dia jadikan cahaya hidayah dulu. Bukan dia jadikan yang lain dulu. Mengapa pula kita ni
Berbala-bala mengatakan kita tak faham. Padahal Allah jadikan sebelum aku ingin dikenali itu, maknanya Allah tu cahaya dah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah memberi cahaya langit dan bumi. Bayangkan ni jangan kita tak tadabbur, kita baca Allahu nurus sama, Allahu nur. Kita bayangkan nur yang kita bukan nur matahari, bukan nur bulan bila gelap bulan pula timbul, bintang pula. Itu bukan, itu nur percikan. Yang dimaksud Allahu nurus sama, Allah memberi nur di langit dan bumi itu, sekalian alam ni dipenuhi cahaya. Itu tadi. Jadi kalau kita nampak matahari, sebenarnya bukan matahari tu yang terang tu, matahari yang terang tu. Kita tersilap kan. Kita, matahari terang. Bukan. Salah lah kau ingat matahari yang menurunkan cahaya. Bukan. Salah. Yang kau lihat tu sebenarnya percikan nur. Tapi siapa yang sebenarnya nur? Bulan ke? Tak, dia ambil cahaya. Tak ada. Bayangkan Allahu nurus samawati wal. Sebelum ada apa-apa Allah jadikan nur. Jadi sekian alam ni penuh dengan apa? Jadi yang kita nampak ni kita pakai nur itulah. Bukan kita boleh nampak, dan bukan matahari tu bercahaya, tapi nur tu dah sekeliling kita nur. Nak nyatakan siapa? Akulah. Tu. Jadi kalau kita kata, Allah tak bagi lagi hidayah kat aku tak dapat petunjuk. Tipu lah tu. Mana boleh tipu? Kan? Sebab dah keliling Allah jadikan tu. Cahaya, tak ada alasan bagi manusia mengatakan, aku tak faham, aku tak kenal kau. Tak. Hari-hari Allah Ta'ala bagi, setiap saat, setiap detik, sampai kau tidur pun dia bagi perumpamaan. Sebab dah keliling dia penuh dengan nur. Engkau ni duduk dalam nur. Tu tadi. Jadi kita, taklah aku duduk kat bumi. Itulah tak faham. Tu. Bumi pun terjadi daripada nur. Nur. Apa saja, sebut apa. Sebut apa saja pun. Bukan saja kat bumi, sekalian alam. Terjadi daripada nur. Sebab Allah Ta'ala kata ciptakan yang pertama siapa? Nur. 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 Muhammad Nur. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni alhamdulillah di bulan Maulud ni kita dapat perjalanan. Ini sebenar-benar nak kita kenal. Nur Muhammad. Itulah jalan ma'rifatullah. Tak ada jalan lain pintu untuk sampai, untuk mengesahkan Allah, untuk usul kepada Allah, melainkan Isra' wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertukar jadi nur, kerana asalnya adalah nur. Jadi tetap nak balik-balik mesti gunakan kenderaan nur juga, Allah Ta'ala kata. Tak boleh jalan pakai kenderaan lain, tak boleh. Neil Armstrong naik ke bulan menyalip auta semua tu. Dah 30 tahun baru kita tahu kena auta. Buat kat studio je kau ajar tu Yahudi. Kamu apa percaya? Saya daripada dulu memang tak percaya. Sebab ada ayat Quran yang mengatakan, dan suara Rahman kamu tak akan boleh tembus. Melainkan sultan, bisultan. Kekuatan yang Allah Ta'ala bagi. Tak mampu. Jadi dia ambil cerita-cerita Rasulullah Isra' Mi'raj, kan? Dia pun ceritalah gini-gini keadaan ni, gini-gini. Padahal dia tak sampai lagi langit pertama. Dah sangkut dah. Mana boleh? Tak ada kekuatan. Patah balik. Itu pun nasib kau lah. Dengar orang azan. Kau kata dengar orang azan kan? Tak boleh. Janganlah. Jadi kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang benar-benar kenal diri, dia kenal Allah, tarafnya tu adalah ulama warasatul anbiya. Ini yang dikatakan betul-betul orang yang mewarisi warisan betul-betul bait alul bait keluarga Nabi Muhammad. Warisan dia jagalah, iaitu warisanku ni, orang-orang warisanku, kata Nabi. Al ulama. Waris yang macam mana? Jangan kita ingat dia PhD bidang agama ada 10, kan? Dia ni pengajar sana mengajar sini. Itu bukan saya nak hina, itu belum tentu lagi dia dapat warisan daripada Rasulullah. Itu maknanya warisan yang al ulama maksud Nabi tu Sayyidina Abu Bakar yang pertama dia mendapat warisan daripada Nabi Muhammad SAW.
Merapat betul. Qarib dia panggil. Lebih qarib tu lebih dekat hingga tak ada rasa diri dia. Itu maknanya tu warisan yang Sayyidina Abu Bakar dapat. Tidak aku pandang segala sesuatu yang Allah jadikan, melainkan sebelumnya aku pandang sesuatu Allah lah dahulu. Maknanya itu dapat warisan daripada Rasulullah. Itu betul original al-ulama. Jangan main-main tu. Itu Nabi punya wakil. Aku dah tak ada dah. Kalau ada Nabi selepas aku, engkau lah Abu Bakar. Kalau ada lah selepas aku Nabi, dan engkau lah Ali. Engkau lah Osman. Engkau lah Omar. Engkau lah juga yang mana sahabat-sahabat yang terpilih yang ada jalan ni. Engkau lah. Sampai kepada orang arif, Rasulullah kata orang arif adalah pengganti kepada, cuma lagi tak ada Nabi. Pengganti sebab dia tak ada keakuan diri. Nabi SAW pun tak ada keakuan diri. Dia berbuat tu macam apa ni, Nabi dia dalam Quran kata. Nabi Musa memang tak mampu dah nak ikut tu Nabi tu. Bukan nak hina Nabi tu, tidak. Tapi darjat yang Allah bagi tu bukan nak rendah yang lain, tapi posisi masing-masing. Jadi posisi yang ada pada Rasulullah ni special. Kita ni beruntung jadi umat Nabi Muhammad, kan? Kerana apa? Specialnya tadi. Nabi Musa nak jadi umat, Nabi Hidir pun nanti dia nak jadi umat yang Muhammad. Sebab dia masih lagi pegang la ilaha illallah Muhammadur. Nabi Hidir pegang itu. Tetap dia sebagai anak murid Rasulullah, mewarisi. Dia nak mewarisi ni tadi. Tak ada akuan, tidak rasa ada pemilikan langsung. Ni yang jadi berat hidup kita ni. Aku milik aku, ni kereta aku, ini orang isteri aku, ni anak aku, tak boleh ambil. Padahal ini milik. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Itu pasal kita rosak hidup kita. Kita dengan Allah tu masalah sebab masih ada lagi ada akuan diri. Pertama, akuan diri itu tadi memiliki diriku dan memiliki ada isteri, ada anak. Kalau jadi apa-apa Allah Taala cabut, kita dah rasa, oi mana boleh. Kita rasa dan kita takut nanti kalau isteri kita, anak kita, kalau kita mati siapa nak bagi isteri anak aku makan. Kita risau kat situ. Sebab kita tak sedar bahawa selama ni yang bagi hidup kita Allah, yang bagi hidup isteri kita Allah, yang bagi anak kita pelajaran bagi besar tu semua Allah, bukan kita. Sebab kita menyangka kita, tu yang saya cakap tadi problem. Maka itu kita dah kena azab kubur dah awal-awal lagi sebelum masuk dalam. Kita kena azab kiamat nanti. Kena awal-awal lagi dah kena. Sebab tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Awal-awal lagi kita dah azab dengan zalimi diri kita sendiri. Ni tubuh ni kubur lah ni. Kan? Tubuh kan bertanah. Tanah api yang so, tubuh dalam tu tadi. Dalam. Berdiri kiamat lah. Kiamat. Kita berdiri sentiasa di hadapan hari perhitungan. Kiamat. Menghitunglah sekarang ni. Jangan nanti dengan kubur nak disoal. Sekarang ni mau kenal Allah. Jangan nanti waktu dalam kubur kita kata tersilapnya kau bukan kena sebut nama Allah. Malaikat tu tak soal kata siapa nama Ismin Allah. Tak, dia tak kata nama. Kau boleh sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, macam boleh jawab. Tak? Tapi bukan tu maksud malaikat tu. Makna kalau dia soal tu, makna kau kat dunia kau tak faham, tak kenal Allah. Tapi kalau kau dikenal Allah, dia nak soal tak? Awal-awal lagi kau dah ke, mana boleh Allah nak zalim? Dia orang yang dah kenal aku, apa kau nak soal malaikat? Malaikat pun happy, akan nangkir. Terus aku nak soal ni, puluh ribu tahun tak selesai ni masalah orang ni. Tak? Jadi orang ni tak ada masalah, dia tahu, dia kenal Allah. Happy dia kan? Tu tadi. Jiran-jiran sebelah kubur pun rasa dapat barakna, dapat nur. Sebab apa? Orang ni tak kena balut ke tidak? Aku dengar bunyi balut nak adu bul. Dah lah aku kena juga, dia pun kena juga lah. Jadi ini kita cerita yang nyata. Jangan cerita yang hayal Di sana nanti kau dah tak boleh. Kau tak boleh buat apa dah. Sekarang ni Allah Ta'ala kata, Iqra' kitabah kafa bin nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitab kamu, kitab yang original. Quran tu dah tulisnya. Yang original tu pada diri kita masing-masing. Sejak kita akil balik sampai kita kalau tak nyanyuk ujung sakaratul maut.
30 tahun. 30 tahun dia kira apa yang terlang. Pendengaran, penglihatan, perkataan dalam diri kau, kenal atau tak kenal, semua akan ditanya. Yang sogir wal kabir, yang besar, kabir wal saghir, semuanya ada dalam kitab kau. Sekarang sedang bertulis. Sedar ke tak sedar kau dan kitab kau tak bereskan lagi. Itu pasal kita kena mengaji, kenal diri, kenal Allah. Salam. Betul lah. Maksudnya kita kena mengaji, kenal diri, kenal Allah supaya kita ini selamat. Ya, kenapa selamat? Kerana Allah sendiri bagi tahu. Jalan yang paling nak menuju kepada keselamatan adalah jalan kita memahami la ilaha illallah. Maknanya kenal Allah. Kenal, sebelum kenal Allah, kenal diri dulu. Diri itu sampai kita kenal Muhammad. Kenal diri itu sampai kenal diri Muhammad. Baru Muhammad tu kita lebur, barulah kenderaan Muhammad Isra wal Mi'raj, baru dipanggil Allah, baru tinggal amat kepada lebur. Baru sampai. Jadi tugas al-ulama warisatul anbiya, Nabi SAW kata beruntung adalah orang yang engkau nanti mereka ini ada di sisi seperti mana aku ada di sisi para sahabat. Dan engkau lebih beruntung lagi sebab al-ulama ni warisatul anbiya ni, dia akan bawa engkau sampai kepada Allah. Itu ciri-ciri dia. Dia tak ada lain dalam dia punya ni, dia nak bagi kamu berita gembira. Kau datanglah jumpa dia, tolonglah ulama yang betul-betul kau minta aku kaya. Dia takkan doa untuk kau kaya punya. Dia kata nanti kaya kau lah ganap macam Qarun. Jadi dia akan bagi juga, dia doa juga. Ya, tapi dia doakan kau dapat Allah Ta'ala. Perkataan dia waman ahsanu qawla min, ajakkan supaya kita faham, bau dia lega. Itu ciri-ciri pewaris Nabi. Warisan al-ulama warasatul warisna. Kita kadang salah pasang tu saya cakap tadi. Melihat PhD lah tu, nak sigil lah, tauliah ni lah ni. Oh tu. Padahal dia tak boleh bawa pun kita, dia bawa apa aliran? Bukan saya cakap semua, minta maaf saya cakap. Adakah dia ceritakan sampai kita betul-betul kenal, boleh kenal? Tak, susah. Jadi disembunyikan Allah. Barang geliga, barang mutiara yang sangat berharga. Dia bukan berada kat dalam lautan, dia ada di bawah. Penyelam yang hebat-hebat aja yang boleh memiliki mutiara tadi, luk-luk tu tadi. Yang Allah sembunyi dalam karang, dalam tu. Tak nampak kita, mana rupanya dalam laut tak nampak. Dalam kerang tu, ya Allah. Dalam tiram tu, ya Allah. Dalam itu geliga je. Jadi bukan penyelam sembarangan. Kita banyak pula tepi pantai yang main tu. Kita pun kata, mana ada ikan jos? Yang main tepi pantai, mana ada ikan jos? Kan? Rupa kita bawa, ya Allah, luasnya macam-macam makhluk Allah. Itu pun tak apa lagi. Dia pantai ombak. Tak boleh nak apa tenggelam. Dia bawa tenggelam dalam laut. Dia tengok macam-macam dalam Mi'raj. Dia tengok dalam lautan, tengok. Ya Allah, mutiara. Baru kita tahu. Apa maksudnya tu tadi? Jadi Allah ni tadi nak bagi kita special, iaitu Allahnya sendiri. Kalau kita tak faham lagi apa Allah Ta'ala kata. Allah tak bagi dai dia. Ya, apa benda? Asalnya pun dan nur saja keliling ni. Menunjukkan dia yang ada Allahu. Aku menunjukkan cahaya. Bukan aku jadikan kegelapan dulu. Ada ke Allah jadi kegelapan dulu? Mana ada? Allah jadikan cahaya. Dan cahaya tu Nabi kata, sekalian alam ni, saya kecilkan lah. Sekian alam ni ada bumi, ada planet ni. Semua duduk dalam sekian alam ni. Dan cahaya tu ada dulu, belum ada yang ni. Jadi cahaya ni yang menyatakan semua. Matahari, bulan, bintang. Rupanya kita tertipu. Ingat matahari ada cahaya. Rupanya sekalian alam ni dah cahaya dah. Nak buat apa matahari tu ada cahaya? Semua benda terang dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan gitu. Kita tak faham kan? Dia ambil cahaya macam mana matahari? Itu bukan. Semua cahaya. Faham tak? Semua cahaya dah. Jadi kita pun cahaya jadi. Nurun ala, nur cahaya berlapis cahaya. Ada yang terang lagi. Sampai Allah punya terang, habis pengsan kita. Tak ada kita. Barulah kita tahu yang adanya Allah. Gitulah Nabi SAW. Nur yang sangat terang. Sampai penghabisan Nur Muhammad. Bor yang ada nur zat Allah Subhanahu Esa. Tak ada dua lah sebenarnya. Semua banyak tu menyatakan
Selesai tak? Faham tak kita? Jelas kan? Faham, Allah bagi kita faham. Jelas. Kita nak temberang dalam alat. Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apa tak mengetahui aku? Kau nak otak aku. Tak payahlah. Nyerah diri ajalah dengan Allah. Janganlah nak berbalah-balah. Kan? Mudah. Hari-hari dia terangkan kau. Hari-hari. Sebelum ada apa pun dia dah nur terang. Kau nak apa? Nak cakap apa? Kegelap apa? Tak ada. Ha? Jadi kita ni apa pun semua tak ada siapa pun yang boleh bagi menerangkan. Melainkan Allahu nur terang. Dah jelas dah. Kita ni asal-asal pun teranglah berasal. Kita ni berasal daripada apa ni Adam tak? Tubuh je Adam. Tapi sebenar-benar kita asal daripada Nur Muhammad dan roh kita. Di sisi Allah. Itulah di sisi Allah. Maka di sisi Allah tu maknanya Nur Muhammad tu maka percikkan jadi roh kita ni. Jadi kita punya sanad nasab kita Nur Muhammad bagian roh. Bagian tubuh Adam. Tak. Jadi tak ada bezanya. Yang bezanya ada apa? Takwa tu apa? Takut. Qanaah, wara'. Takab, wow. Ini Imam Jonet katalah, ini pecahan. Tak semestinya kita boleh ikut. Tapi pecahan dia untuk kita bagi faham. Takwa tu apa? Taat, qanaah, wara'. Wara' yang ni yang dikatakan tadi, orang kalau dah kenal Allah, dia jaga wara'. Wara' ni bukan pakaian dia hebat ilmu apa tak. Tu bukan wara'. Wara' ni dia jaga sentiasa diri dia berjaga-jaga, jangan sampai ada rasa pemilikan, ada akuan diri. Wara' tu. Sentiasa rasa dia Allah je, dia tak rasa pun. Dia angkat, dia tahu lampu hijau, dia tahu semua Allah yang bagi tahu. Dia dalam hidup dia semua 24 jam. Wara' tu menjaga jangan sampai ada akuan di tu wara'. Ingat senang takwa ni kan? Tapi kalau kita mengaji, nikmat duduk kat takwa ni. Tak takut kita siapa-siapa. Taat kita hanya perintah Allah SWT. Iaitu apa taat perintah Allah? Jangan merasa ada. Aku kan aku. Bukan kau Muhammad. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Bukan kau melempar Muhammad. Aku. Maknanya bukan kau melihat Muhammad, aku. Bukan kau yang mendengar Muhammad, aku. Jadi dia orang-orang yang betul-betul ikut jejak langkah Nabi SAW, warisatul anbiya, mereka pun begitu juga. Tak mahu melihat, melainkan melihat dengan penglihatan Allah. Beza dia kalau orang melihat dengan penglihatan diri dia, sedangkan itu penglihatan Allah, itu nama kufar, kafir. Sebab melihat dia dinding, dia nampak dinding. Dia masuk ke pasar, nampak ikan dia nampak. Habis nak nampak apa? Ikan lah. Dia tak nampak. Ikan tu siapa jadikan? Ikan tu siapa jadikan? Allah. Ikan tu di laut. Orang tu siapa jadikan ikan tu? Allah. Jadi kau nampak ikan ni, nampak Allah dulu. Bukanlah ikan tu Allah. Bukan ikan tu Allah. Bukan fa'inama tuallu fasama wajah Allah. Itu ayat mutazabihat. Kita jumpa orang arif bilah baru dipecahkan. Kalau tidak kan Allah Ta'ala kata macam mana ni? Tidak pandang sesuatu melainkan wajah Allah. Habis aku pandang pokok wajah Allah, pokok tu. Dia tak faham. Kena jumpalah arif bilah, orang yang kenal Allah. Dia akan teranglah pokok tu siapa jadikan benih dia. Tak ada lain lah kita belajar tauhid. Ada ke barang lain yang semua sekian alam ni jadikan? Melainkan tauhid. Kita dah belajar tauhid kan? Ini tauhid tak selesai lagi. Tauhid tak selesai, tak kenal Allah. Sebab kita tauhid ni mengenal barang yang segala Allah jadikan dari Allah. Masih luluslah tauhidnya. Kita pun termasuk semua. Semua daripada ujung rambut juga kaki seisi-isinya. Semua siapa punya? Milik siapa? Kalau dia nak ambil satu-satu, boleh izinkan? Boleh lah. Sebab apa? Kita dah tahu milik dia. Kita hanya diamanahkan untuk menjaga. Jangan ada rasa kepemilikan. Aman tak? Allah akan amankanlah kita. Sakit tu sakit juga. Tapi bila kita rasa dengan Allah, hilanglah sakit tu. Sebab yang nak bagi sakit siapa? Betul? Tu. Dia janganlah apa. Kita makna mengaji ni makin lama makin kita tenang dengan Allah.
Bukan rasa kita bangga diri, kau ni tak kenal Tuhan, kau ni wah tak, kita bukanlah gitu, kan? Kita rasa tenang dan kita kesian dengan orang yang tak kenal Allah. Kita tahu. Dia angkat takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, dia dah usolli dah. Aku yang solat. Habislah bila aku yang solat, putuslah dia dengan Allah. Sedangkan maksud solat tu adalah solat tu tatanha anifasya awailul lil musallin allazina, celaka, rugi orang yang solat, artinya lah apa tu lalai? Ada rasa keakuan diri. Oh ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tak adalah daya upaya langsung. Ini maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada rasa kepemilikan langsung. Rasa aman betul-betul. Sebab apa? Kita ni berapa detik yang betul-betul kita rasa aman. Cuba cerita. Apa yang menyebabkan kita rasa ni kita aman? Apa tu? Apa dia yang dikatakan aman tu tadi? Masuk babe. Apa yang dikatakan aman tu tadi? Kita tak faham. Kita ingat aman tu kita ada duit banyak, kita duduk dalam istana, kita nak apa semua dapat, keluarga kita bahagia, isteri kita taat, anak-anak semua anak yang baik-baik. Tak aman lagi tu. Kan? Allah Ta'ala kata itu bukan aman. Kita nak aman ni macam mana? Aman ni, dia ni saya nak cerita macam mana tau. Kita tak ada fikir apa-apa tu. Kalau kita kata nanti isteri kita baru, tiba-tiba nanti anak kita jika ada kejadian yang tak diinginin dia berlaku, kemalangan, kita rasa macam mana? Dah tak aman kan? Tapi ni kalau aman yang betul-betul dia, apa pun dia sentiasa aman. Innal awliya Allah la haufun alaihim walahum, tak ada rasa sedih, dia sentiasa rasa aman. Wali-wali Allah. Nabi dengan cerita lah, memang itu makam dia. Tapi aman yang bagi kita ni, para wali Allah tu dia tunjukkan. Ustaz. Dia tunjukkan aman tu tadi adalah kita memasuki benteng Allah. Benteng Allah tu bukan tembok sekanan Zulkarnain tu buat tembok bersingan tu dia cairkan, duduk tu Yajud Majud tak boleh masuk. Itu pun bukan tembok. Tembok tu maksud Allah tu, tembok tu bukan maksud tembok yang macam kita fikirkan, bukan. Bahasa Allah Ta'ala ni bahasa yang kalau kita tak kenal ni tak faham kita. Tak faham. Bismillahirrahmanirrahim pun kita tak faham. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim letak kat mana pada diri kita? Kita baca dah berpuluh tahun. Minta maaf saya cakap. Saya bukan nak tunjuk saya hebat tak. Tapi kalau kita nak katalah kita ni dah baca betul-betul Bismillahirrahmanirrahim, adakah kita dah menafsirkan atau mentadaburkan dia? Dah pecahkan dia tu apa setiap satu huruf-huruf tu tadi. Kan? Tu. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim tu letak kepada diri kita tu belah mana? Kerana Nabi bagi tahu kan, Al-Quran tu ada 6,000 lebih lah, kira 6,000 lebih ayat, dan dia terhimpun di dalam Al-Fatihah Nabi kan? Dan Al-Fatihah terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hari-hari. Takkan berkat hidup kamu kalau kamu buat sesuatu tanpa kamu bismillah. Nabi kata. Betul? Tapi kita tak faham. Apa tu? Apa sebenarnya? Kita tak faham. Kita hanya sebut. Sebut. Itu nanti dalam kubur tadi, kita sebut nama Allah. Dia, mana kita nampak sangat kita ni. Tak kenal. Kita dia soal siasat. Tapi kalau orang yang tak buat salah, kena soal siasat tak? Perlu ke dia masuk penjara? Perlu ke dia soal, kenapa kau buat gini, dasar kau gini, betul belum? Mengaku tak? Tapi kalau orang ni tak ada masalah, tak duduk dalam penjara, kau nak masukkan sumbat ni kenapa? Masuk dan nak kena siasat pula dalam kubur, kenapa? Dia tak ada masalah dengan Allah Ta'ala pun. Dia dah kenal Allah dah. Kena ke dia dalam kubur? Kena ke? Jangan baca satu hadis je. Ada hadis Nabi bagi tahu bahawa orang-orang yang maknanya dia kenal Allah, dia jauh daripada seks. Orang yang meninggal hari Jumaat, malam Jumaat, terjauh daripada seks, kubur pertanyaan. Banyak lagi Nabi ini kita baca satu je. Mesti masuk kubur, mesti.
Man rabbuka. Mesti. La ilaha illallah kau ni. Banyak hadis lain yang mengatakan tidak. Nak ke kita ni? Allah nak ke suruh kita masuk dalam tu kena soal? Nak ke? Kena azab? Allah tak nak tau. Allah sayang kita. Nak ke anak kita kena azab? Nak ke? Tak nak kita. Itu ibu. Apa lagi Allah Ta'ala hamba dia. Lagi dia tak nak diazab. Ampunanku, rahman, kasih sayangku, kan? Azabku lagi jauh. Azabku jauh. Tak nampak azab Allah. Murka Allah. Tak nampak. Jauh. Yang ada kasih sayang Allah. Begitu dia suruh kita tadi, walidaini ihsana. Maksudnya di situ ada perhubungan kita dengan Allah. Kita tahu mak kita macam mana pun tetap sayang. Jadi itu kita jangan deraka. Deraka di dunia kita kena, kat kana pun lagi teruk kena. Sebab di sini saja kita dah buat nyaya. Allah dah larang. Sebab nak menunjukkan itulah sifatku pada kasih sayangku pada ibu bapa. Aku tak. Tapi kau tak nampak aku tu tadi. Kau nampak mak tu bukan. Sebenarnya aku punya suruhan tu tadi adalah akunya tadi. Aku lagi sifat. Kalau mak tu sayang dengan kau gila-gila punya sayang, orang pukul anak dia, dia sanggup tahan anak dia. Pukul aku, jangan pukul anak aku. Gitu sekali. Kau nak duit berapa, ambil. Jangan pukul anak aku. Anak kau pun kau dodong ni lah. Kau contohnya minta maaf. Tak apa. Mak tak peduli. Bab anak tu buat salah macam mana pun, maksiat macam mana. Yang penting melindungi. Allah tu lebih lagi. Kau buat macam mana. Dia tahu manusia ni akan buat silap. Dia akan melindungi. Allah Ta'ala punya kerja Tuhan tu melindungi kasih sayang. Dia tahu kita ni. Dan kita harus kenal dia tu gitu. Kita harus kenal. Bukan kita takut kepada azab, tapi takutlah bila kita tak kenal Allah. Tak faham Allah. Bahaya itu. Tak puas hati aja. Apa pun Allah dah bagi. Itu pasal Allah Ta'ala ingatkan kita dalam surah Rahman. Berapa puluh kali Ustaz? Dalam surah Rahman diingatkan babi ayi alai. 30 kali lebih Ustaz 30 kali lebih. Ustaz belajar Mesir. Dia. Nah, kita tengok. Kenapa Allah ulangkan sampai 30 kali lebih? Allah nak bagi tahu maknanya cukup 2 kali pun cukup. Dah kita tahu Allah tu akan ulang-ulang kan. Tapi kalau dah 30 kali fabi ayyi alai rabbikum tukadiban. Kenapa Allah banyak kali? Pasal manusia memang sifatnya gitu. Mudah lupa. Mudah lupa pula yang nikmat yang banyak tu. Kan? Minyak yang banyak sikit dia sakit. Sakit tu sikit je. Tapi lebih banyak tu tadi pun tetap juga dia tak nampak. Maka tu Allah Ta'ala kata, nikmat mana satu nak didustai? Kita nak dusta, nak berbalah-balah dengan Allah Ta'ala. Tak cukup apa? Ya Allah, tak cukup. Ya Allah, maknanya Allah bagi banyak kau. Cuma kita tak tadabbur, kita tak faham. Yang paling malang sekarang orang Islam minta maaf. Yang paling malang orang Islam sekarang adalah membaca Quran tanpa dia tadabbur, tanpa dia dapat amalia. Dia tak tadabbur, nak amalia macam mana? Huruf bismillah pada diri pun tak tahu. Tapi baca dah berpuluh tahun. Hanya tafsir dia. Dengan nama Allah Pengasih Penyayang. Itu pun tak faham. Huruf dia kat mana letak badan? Dan Bismillahirrahmanirrahim. Jogo tu kau dapatlah jaga Quran yang lain. Quran diri kau tu akan jadi. Akan kau jaga. Baru kau nampak yang bertulis tu makna dia. Memaknai. Tapi kalau Quran kau sendiri kau tak faham. Kau macam mana Quran kau nak faham? Tipu lah. Harus faham yang Quran dalam diri kau yang Allah Ta'ala kata. Iqra' kitabah. Kafa binafsikal yawma alaika hasibah. Hisap sendiri. Sekarang hisap. Ada kau kena betul-betul huruf alif pada batang tubuh kau. Huruf alif yang Allah Ta'ala letakkan. Yang cahaya yang menyinari sekalian tubuh alam. Sekian alam tubuh kau. Huruf alif lah menyinar. Menurun Allahu nurus sama. Langit. Wal ar. Bumi. Dia menyuluh. Allahu huruf alif. Terang semua. Dia bengkokkan pun dia tak patah. Dia huruf ba. Tu ya. Dia bengkok. Semua bercahaya daripada huruf alif tu jadi. Huruf-huruf. Kalau tak ada huruf alif, jadi huruf lain. Nah, huruf alif berasal daripada titik. Dia nak datang ke masuk titik dulu. Bumbun baru masuk huruf kan. Jadi ba, jadi apa kan. Tapi alif dulu. Semua nampak. Tak pernah faham. Itu pasal kita ni. Terlampau jauh sangat. Sampai yang ni.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma, kita dustakan yang dah ada pada kita, yang sangat besar, iaitu dalam diri kita ni ada nur cahaya rahsia Allah. Tak nampak gitu. Kat dunia tak nampak, ya Allah. Malanglah nasib. Bila kat dunia kita tak nampak Allah. Dah jelas awal-awal Allah jadikan nur cahaya. Awal-awal Allah jadikan. Macamlah Allah Ta'ala dia bagi kita ujian 20 ujian berat dah. 30 dia bagi dulu. Tapi kita, ya Allah, tak faham. Ya Allah, apa berat sangat ujian ni. Ya Allah, aku tak sanggup. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, mengeluh kita. Marah orang ni tak kena je pun. Tak reda. Pasal kita tak faham. Sebenarnya apa pun Allah bagi ujian pada kita, sebenarnya katalah 20, 30 dia bagi dulu. 30 kekuatan menahan. 20 kilo dia nak bagi kita angkat. 40 kilo kekuatan dia bagi pada kita. Kau nak mengeluh apa? Kita tak faham. Kita ingat Allah nak nyaya kita pula. La haula wala. La yukallifullahu nafsan illa kita akan memberat-beratkan hamba-hamba kau. Melainkan apa yang dimampu. Maknanya Allah bagi kekuatan dulu. Janganlah. Jadi kita tak pakai. Kita tak pakai yang Allah Ta'ala selalu bagi kita, hiburkan kita, tenangkan kita. Kita tak mahu jalan tenang tu adalah hati Allah. Taatan kita kepada apa pun yang Allah bagi kepada kita, semuanya cantik, bagus. Tapi kita kufar, tutupi. Yang Allah bagi kita rasa kita punya pula. Dah tak elok, mula kita protes pula. Yang elok kita mengaku kita pula. Aku yang berusaha dapat nikmat ni, aku nak bagi orang zakat buat apa? Aku yang berusaha teruk. Dapatkan projek ni berjuta-juta aku dapat. Aku dapat ni kekayaan gini. Aku punya usaha. La haula wala quwwata illa. Aku nak bagi zakat, tak bagi zakat, lantaklah. Ya Allah, sampai jadi begitu. Jadi bakhil, jadi bahil. Kaya pun tambah kaya, tapi Allah bagi lagi kekayaan supaya na'udzubillah. Kalau kena tu, ya Allah, suilah. Kita ingat syok dah, Allah sayang, Allah bagi tengok rezeki kat aku banyak. Orang tanya, kenapa orang Yahudi dia kaya-kaya Allah bagi? Yalah, istidraj je tu. Kau nak ke? Tu tadi. Radio ni. Orang mukmin penjara. Penjara apa? Penjara kita sentiasa rasakan nikmat dengan Allah. Macam Nabi Yusuf, penjara bagiku adalah nikmat. Bila Allah dah, kekayaan bagiku, kalau Allah tak ridha, tu azab. Betul? Mana pun Allah hantar kita, tu tempat yang paling mana pun. Tak duduk kat Kaabah ni, kat Madinah ke, tu paling best tempat. Memanglah tempat tu tanah haram tempatnya. Tapi kalau kita kenal Allah, kat mana saja pun kita rasakan Allah. Bukanlah saya kata tempat tu tak bagus, bukan. Maknanya kita yang pentingnya bila kita dah lakukan haji atau umrah, sebenarnya bukan kita meninggalkan Kaabah, meninggalkan Allah, bukan. Orang Arab Saudi duduk sana pun sama. Dia kalau keluar daripada tanah haram, pergi Jeddah je dah. Ini tu ni, perempuan dia Zoro, mata pun tak nampak kadang-kadang gini. Dia nampak kita, kita nampak dia. Cari mata dia cantik ke tak ni? Kita masih lagi nak cari. Dia keluar je tanah haram, seluar jin. Tak sampai lagi pergi airport ke Jeddah tu, dah. Dia kata apa? Kenapa? Allah tu di sana, dia kata. Allah tu di Kaabah, la ilaha illallah, jahiliyah betul keturunan kau ni. Kan? Tapi kita alhamdulillah, bersyukur kita mana pun pa'ain nama tuallu fasamma. Kiblat kita bukan Kaabah. Itu hanya tubuh. Tapi kiblat kita yang sebenarnya wajahullah. Mana pun roh kita mimpi ke mana pun Allah juga yang kan Sayyidina Abu Bakar bagi tahu tadi, tidak aku nampak segala sesuatu pun. Sayyidina Umar dia larang orang tu tiap-tiap tahun buat haji. Dia kata tahun depan kau jangan pergilah. Sayyidina Umar ni orang nak buat tak boleh, kau dah tak ada hormat kat Kaabah ni. Sebab apa tahu? Kau kat sini, kau balik sana kau buat suai lagi. Sini kau melontar setan, balik sana kau ambil setan balik. Kau tak ada faham, tak hormat. Jadi kau tak payah pergilah. Umar tahulah kan. Umar, di kalangan umatku yang ada ilmu laduni di sisi Allah, salah seorang di umatku adalah Sayyidina Umar. Dia tahu apa nak jadikan ke dia Sayyidina Umar.
Laduni punya ilmu, dia tahu orang ni nanti ke hujung dia macam mana. Sebab apa dia jadi? Dia dah data tu dah masuk pada Allah Ta'ala tu. Bukan nak cari silap orang. Dia tugasnya betulkan orang supaya dapat Allah Ta'ala. Tu je. Bukan nak cari kekurangan tu. Beruntung kita dapat jumpa orang yang mewarisi, saya cakap tadi, yang ulama yang mewarisi, iaitu sifat Nur Muhammad, tak ada akuan dia, membawa manusia kepada, itu salah satu ciri dia. Itu salah satu ciri orang tu, dia maknanya warisatul anbiya, original. Yang saya maksudkan tadi, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali dan sahabat-sahabat yang dijamin surga, dan juga sahabat-sahabat yang berada zaman Rasulullah tu yang dapat pelajaran ni. Bukan semua juga zaman Nabi tu. Selepas Nabi wafat, Abu Bakar banyak murtad. Kan Abu Bakar perang dengan orang murtad, betul? Banyak orang yang keluar balik. Itu Abu Bakar perang bunuh. Bahaya orang murtad ni. Tu nak dikisahkan tadi. Selepas Nabi tu rupanya banyak orang yang nak. Itu tadi. Itu tadi. Kenapa buat cerita macam tu kan? Jadi Abu Bakar tadi, Osman, Ali, Omar, ini semua yang 10 yang Rasulullah SAW maksudkan, maknanya mewarisi, waris. Alul betul-betul yang mewarisiku. Waris, Nabi sendiri cakap. Keluargaku. Keluarga betul dapat. Kenapa? Dia mewarisi warisan apa? Kenal Allah. Dia dapat daripada Rasulullah terus dia kenal Allah. Apa tandanya? Rasulullah tak ada akuan diri, aku pun tak ada. Sama. Kalau adalah selepas aku Abu Bakar, Nabi engkau lah. Sebab sama perangai, tak ada akuan diri. Ali, kalau adalah selepas aku Nabi, Ali, engkau lah Ali. Aku gudang ilmu, engkau pintu. Macam tu sekali. Bila orang dah kenal diri, kenal Allah, hilang akuan diri, dia mewarisi. Ni geliga ni tadi saya cakap tadi. Beruntung orang dapat jumpa orang yang sifat dia dah memang dia tak nampak dah dunia ni, dia nampak Allah dah. Tu tadi. Jadi orang begini kita nak dapat jumpa, Allah Ta'ala kata siapa jumpa macam dia jumpa Allah Ta'ala, macam jumpa aku, kata Allah. Bukan dia tu Allah, dia tak ada akuan diri. Jadi dia nak tadi kita ni memandang dia pun jangan mandang dia, mandang Allah. Dia berdoa macam Abu Yazid Al-Bistami, anak murid dia wali Allah juga, dengar apa dia punya doa pada Allah. Susah betul Abu Yazid nak berdoa, dia hinta-hinta dengar tengah malam. Satu malam tak dapat Allah. Masa Abu Yazid ni sukar dia nak berdoa. Sebab apa nak berdoa? Aku dah cukup nak doa apa. Jadi satu hari tu dia berdoa macam itu. Ada orang nak tengok sangat muka dia yang asli. Muka dia asli, akuan diri maknanya. Dia pun, ya Allah, tolonglah ya Allah. Janganlah bagi orang lihat wajah aku, tolonglah ya Allah. Menangis-nangis dia. Allah sampai bagi tahu, Allah. Dia nak lihat muka kau kejap je, kau bagilah. Allah punya. Tak boleh ya Allah. Aku tak boleh tak Allah tanpa. Aku tak boleh macam ni hidup ya Allah. Dia merayu pada Allah. Sekejap je. Allah dah kata gitu pun dia pun pakai akuan diri dia. Orang tu nak jumpa, nak tengok. Dia berlangkah satu langkah, dua langkah dia rebah. Dia rebah. Dia menangis dia. Mengapa kau biarkan aku dalam keadaan ni, ya Allah? Hina aku ya Allah tanpa engkau. Allah nak ajar kita macam mananya. Kita sentiasa Allah tak tinggalkan kita 24 jam. Tak pernah pun. Mengapa engkau tak nampak lagi? Kalau orang dah nampak ni, dia tak nak sesaat pun. Orang nak tengok wajah dia pun jangan kau pandang wajah aku. Aku doa minta supaya orang yang memandang kau memandang wajah Allah. Sebab seluruh yang Allah nyatakan sebenarnya nak menyatakan wajah Allah. Mengapa pula aku nak orang pandang salah ni aku ni kalau macam tu? Orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Itu warasatul anbiya. Jadi kita beruntung masih ada lagi. Dan jumpalah, jangan tak jumpa pula. Tak jumpa pun malanglah nasib ni. Ya? Sebab Nabi kata suruh cari pembimbing rohani, warasatul anbiya. Yang betul-betul original. Dia tak ada akuan diri. Dia berjalan pun kita rasa kita nampak dia bukan berjalan, tak ada kudrat dia.
Dia dah latih diri dia. Aku melangkah ni tadi bukan aku engkau. Mendengar pun dia tak dengar dah bunyi ni. Orang aksiden gerbang, dia muka macam tu juga. Allah juga. Orang dah kelang kabut, dia pelanggar ni, tolong ni. Dia macam tu je muka dia. Muka dia nampak Allah je macam mana kan. Dia tak ada panik. Yang panik je bila tak nampak Allah tu dia panik. Kita terbalik jadinya kita. Jadi macam mana nak kita repair diri kita balik ni. Teruk accident dah. Total loss habis lah. Kita punya kemalangan yang nimpa kita, itu pun masih lagi nak, dah orang kata, dah hancur dah. Dah tak nampak enjin, dah tak boleh jalan pun kita redahkan juga. Rasa akuan dia, ya Allah. Dah kotor sangat pun biarkan lagi, bawa lagi. Najis tu, bawa dalam solat najis tu. Najis apa? Akuan diri. Wuduk tapi tak mau wuduk. Wuduk dah. Ulang balik Nabi itu. Dah Rasulullah, tak cukup. Dalam kau tu masih ada akuan di mana wuduk? Wuduk tu bersih luar dan dah. Susah lah. Buatlah pun seronok sebenarnya, bukannya susah. Buat lama-lama jadi serok akar kayu. Pahit lama-lama jadi gula dia. Memang dah sudah ni. Tak lama. 2 tahun dah potong kaki. Betul? Itu tadi. Jadi kita kena faham. Allah bagi peringatan macam-macam perumpamaan. Untungnya kita hari-hari Allah nasihat kita. Hari-hari Allah selamatkan kita. Allah sayang kan. Tapi kita tak nampak. Ya Allah, tak cukup. Ya Allah. Duit hilang ni 1,000 ya Allah. Aku simpan berapa lama ni 1,000 bawah katil ni. Tinggal 500 ni. Bila jumpa orang tu nanti kau dapat balik, dia doa wali tu. Jauh pergi sanggup pergi. Ya Tuhan wali Allah, ini apa ni, duit saya 1,000 simpan bawah katil, tinggal 500. Siapa ambil ni? Engkau nak dapat balik ke nak tahu siapa yang ambil? Nak dapat balik lah. Nak balik jangan cari siapa yang ambil Okey, doa. Berdebuk jatuh 500. Wali Allah tu doa. Belum sempat wali Allah tu nak ambil, nak bagi. Dia dah sapu dulu, duit aku. Duit aku ni. Nanti dulu tak ni tu. Bertambah kuat nangis lagi. Tadi nangis 10 volume. Ini 15 volume lagi. Ya Allah. Kenapa? Kalau tak hilangkan dah 1,500. Ya Allah, manusia ni biadab betul lah. Macam itulah buat dengan Allah gitu. Bila tak kenal Allah gitu lah. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Tak malu ke kita buat dengan Allah gitu. Ya, dia tak sedar. Lepas tu kita buat ibadah, kita rasa ibadah kita, kau nak balas berapa ya Allah? Kau nak balas apa ya Allah? Ya Allah, kita ni tak kenal Allah, kita ya Allah paksa Allah Taala. Ibadah kau paksa memberikan ganjaran pada. Padahal Allah dah menjanjikan, dia tak pernah mungkin janji pun. Kau tak perlu nak ingat-ingatkan Allah pun, tak perlu kan. Yang penting kau faham. Dia tu sifat dia, belum kau minta lagi dia dah bagi. Belum kau minta lagi dia dah bagi. Malu kau nak minta. Itu kan kejadian Nabi Ibrahim ketika nak dibakar tu, api dah marak dan Raja Namrud suruh dia punya tentera dia siapkan api yang unggun, api yang bakar untuk nak bawa dia lestik apa Nabi Ibrahim nak masuk dalam api tu. Dah marak dan dah tinggal nak lepaskan dia. Keadaan tu dah cukup bahaya dah, tinggal nak dilepaskan dia masuk dalam api. Malaikat datang turun. Ibrahim doa minta pada Allah. Malaikat jadi orang kabut malaikat. Nabi Ibrahim macam tu je muka dia. Kenapa? Kan kau nak bakar ni. Lah. Kau ingat Allah tak tahu aku nak dibakar ni. Dah malu malaikat naik atas. Makam Nabi Ibrahim tu lebih tinggi daripada makam malaikat. Manusia ni bila dia kenal diri, kenal Allah, makam dia lebih tinggi. Maka itu kalau ada malaikat yang protes Adam diciptakan, Allah Ta'ala kata apa? Aku lebih mengata. Itu tadi. Memang betul manusia ni banyak buat kerosakan, tapi Allah Ta'ala aku lebih mengata. Inilah dia. Bagi tinggi darjat daripada malaikat. Malaikat pun masih nak minta-minta pada Allah, dia tak. Dia kata apakah aku tak tahu, Allah tak tahu aku ni nak dibakar, apa aku nak. Tapi kalau tak duduk makam tu jangan. Kita punya makam tak sampai makam Ibrahim, doalah. Kalau dah sampai dia. Okeylah, kalau dah sampai aku yakin. Orang makrifatullah, orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Ada anak 3 orang. Datang perompak masuk, sembelih anak dia.
Mati anak dia pancung dulu. Orang penjahat datang depan dia. Allah nak uji dia kan. Apa dia kata kat perompak tu? Dia nak bunuh. Dia kata apa? Allah yang bunuh, dia kata. Orang gila. Orang tua gila, dia kata. Aku yang bunuh anak kau lah. Allah yang bunuh. Kau tengok. Dia ambil anak seorang lagi. Kau tengok. Pancung depan. Muka dia pun tak ada dalilnya. Allah yang bunuh. Orang Melaka dia, Allah yang bunuh. Dia buat muka selamba dia je. Macam tak ada apa-apa berjana. Tak? Ni gila betul orang tua ni. Aku yang bunuh. Untuk dia ambil lagi satu anak dia. Ni kau tengok. Aku yang bunuh lah. Lagi dia tenang lagi apa? Allah yang bunuh. Lagilah panik orang ni. Aku ke tak betul dia ke? dia cakap, aku yang bunuh lah orang tua kau ni. Kenapa lah? Aku yang bunuh sampai dia mengayu kat orang tua tu. Tak. Kalau Allah tak bagi kau kekuatan, kau tak dapat bunuh. Jadi semua yang bergerak, diam apa semua, Allah yang susun. Apa bukti dia? Ya Allah, kalau betul kau yang bunuh anak kau, tu semua urus. Hidupkanlah balik. Hidup balik anak-anak dia. Masuk Islam terus. Taubat dia. Kita jangan anak kita cikgu jentik je lah mengamuk dah. Pagi geng ni ayah dia, tok ayah semua datang. Tak? Ya semua. Sebab kita tak nampak Allah dahulu, maka itu kita rasa semua makhluk ni kita ada kuasa untuk merubah. Ya Allah. Kalau kita tak ada langsung satu habuk pun kuasa apa pun. Nafas kita pun turun naik, dia yang naik, dia yang turun. Itulah ceritanya. Bahawasanya mengajakkan tak lain. Kita sama-sama dapatkan Allah Ta'ala. Kerana ilmu ni sangat berharga. Sampai Rasulullah kata, ya Allah. Sahabat pun kata Nabi, aku ni beruntung ya Rasulullah. Kerana aku dapat pembimbing rohani, guru aku Rasulullah. Direct aku. Rasulullah kata, ada yang lebih beruntung. Al-ulama warasatul. Dia tak hidup, dia tak kenal, tak hidup zaman aku. Tapi dia punya yakin. Seolah-olah aku tu ada dengan dia. Aku cintai betul ni. Lebih daripada aku menyintai kau. Terdiam sahabat dia. Tapi sahabat ingat dia dah beruntung, dah belajar dengan Nabi. Rupanya Nabi kata ada. Jadi berjumpalah dengan pembimbing rohani, beruntung kita. Nabi yang cakap bukan saya. Sebenarnya Rasulullah nakkan ada waris tu lah. Carilah waris yang macam tu. Dia mewarisi tak ada akuan diri. Dan dia tak ada kerja lain. Dia punya syok nak kau dapat Allah Ta'ala. Kau dah dapat Allah Ta'ala, dia lega. Dia tak nak apa-apa upah pun. Dia dah ada Allah Ta'ala. Dia nak engkau yang dapat Allah Ta'ala. Itu ciri-ciri ulama yang origi, yang Nabi maksudkan. Kedua, dia boleh ubatkan penyakit luaran kamu. Penyakit luaran ni bukanlah kencing manis, darah tinggi. Bukan. Penyakit yang maknanya penyakit yang menyebabkan kau terputus dengan Allah. Penyakit akuan dia boleh. Dia boleh. Luaran dia tahu kau ni. Akuan diri kau ni. Dia tahu. Itu ciri-ciri dia. Itu tadi ya. Ketiga, dia sentiasa pergi mana pun, setiap langkah dia akan barakna. Akan memberi cahaya nur kepada keliling. Walaupun siapa pun. Orang ni dia baca Quran satu kampung ni. Orang ni lalu. Warasatul Anbiya ni lalu. Orang baca Quran tadi tiba-tiba datang kefahaman. Cahaya. Dia mengaji Quran, dia pun tak tahu. Dia ingat daripada Allah tapi. Itu tadi. Dia akan memberi barakna, keberkatan di sekali. Dia duduk kat kedai kopi. Dia saja dia, orang ramai lagi dia suka. Sebab dia boleh bagi barak, dia suka. Lagi tempat-tempat maksiat ke apa, joget-joget ke, kan? Karaoke ke pesta-pesta ni. Apa pesta sekarang ni? Yang Arab buat ni? Halloween, hantu apa benda? Topeng. Wah, lagi suka dia duduk di situ. Kalau kita ulama, haram, itu tak, dia lagi suka duduk situ. Sebab keliling ni penuh dengan nur kan. Dia kata, aku kena bawa nur lah. Itulah saya cakap tadi. Kalau kita dah kenal Allah, kenal dia, baru kita tahu. Orang-orang macam ni, dia akan cari tempat-tempat yang tu. Kat masjid tu dah memang orang nak. Tu. Alhamdulillah, saya rasa cukuplah sini dulu ya. Kita minta pencerahan daripada Pak Lang, Ustaz Ahmad Azai, yang lain-lain sahabat kita ni, tetamu kita special datang daripada Penang. Alhamdulillah dua ni, dan juga syaratan dan lain-lain insya-Allah. Ashin. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah menggunakan begitu banyak sekali nikmat, tidak pernah terberhenti, tidak pernah putus-putus daripada azali lagi. Allah SWT kurniakan nikmat dan Allah SWT kurniakan juga hidayah, taufik, petunjuk, inayah, rahmat, kasih sayang, keizinan, di mana kita dapatlah bersama dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini di majlis talk, majlis sama-sama kita nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keesaan. Sama-sama kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu kalimah kita di mana Allah SWT memerintahkan kita nafikan keakuan diri kita, buang keakuan diri dan isbatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT kurniakan keyakinan, hakul yakin, bahawa Allah SWT lah saja yang mempunyai kudrat, yang mempunyai kebesaran, kekuatan, kemuliaan, mempunyai kehidupan. La hayun, tidak ada kehidupan kita pun tidak ada, diri kita pun tidak ada, dan yang ada hanyalah kehidupan, hanyalah Allah SWT yang maha hidup. Kalau kita ada, kita pun ada kehidupan, Allah pun kehidupan, jadi dua, dan syiriklah kita dengan Allah Ta'ala. Jadi na'udzubillah, Allah SWT gunakan kefahaman bahawa cakapan pun tidak ada, pendengaran pun tidak ada, dan kita tidak ada pemilikan, tidak ada kedirian, tidak ada memiliki apa-apa satu pun. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta, makan, minum, percakapan, pergerakan, pendengaran dan sebagainya, amal ibadah dan sebagainya, semuanya adalah dengan pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat, kita berzikir, kita bersalawat dan sebagainya, semuanya adalah dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan diri kita. Kita tidak ada memiliki apa-apa. Itulah yang kita nak sama-sama mentadaburkan, mengamaliyahkan kalimah la ilaha illallah ini dalam kehidupan kita 24 jam, supaya sentiasa kita rasa macam tu, kita rasa tidak ada kehidupan, tidak ada kita, tidak ada diri kita. Kita nak tanggalkan keakuan diri kita. Itulah sebenar-benar ilmu ma'rifatullah, ilmu kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita leburkan diri kita. Kita ilmu, ustaz kata ilmu menanggal, ilmu penanggal, menanggalkan keakuan diri, menanggalkan pemilikan. Kita tak memiliki apa-apa, tapi isbatkan kekuasaan, kudrat, semuanya dengan kudratullah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi itulah sedikit pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. يا نعم الوكيل، يا نعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, agama ini untuk semua. Ianya indah dan lazat. Agama ini bukan untuk ustaz saja, bukan untuk syekh saja, bukan untuk maulana saja, bukan untuk doktor saja, bukan untuk profesor saja, bukan untuk menteri saja, bukan untuk mufti saja, bukan untuk tok kadi saja. Allah ini untuk semua, bukan untuk orang dewasa tapi untuk kanak-kanak, bukan untuk
Orang yang kerja hebat-hebat tapi tukang sapu sampah, tukang yang angkut najis dekat India tu, ada pekerjaan tukang angkut najis, letakkan najis atas kepala dia, membersihkan. Semuanya layak untuk duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh itu, duduklah dengan Allah. Kerana kalau tak duduk dengan Allah, sangat rugi. Allah dah sebut dalam Al-Quran berkali-kali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam bahasa kita, siapa yang tanya tentang aku, habaq kat depa, aku dekat. Sebenarnya inilah soalan, inilah jawapan bagi segala kemulut tentang Allah. Bertangan ke tak bertangan, duduk di langit ke duduk di bumi, turun sepertiga malam lagu mana, arash dengan langit lagu mana, duduk kat arash ke, duduk kat langit ke, duduk di mana-mana ke, lagu mana, semua sejuta soalan tentang Allah. Satu saja jawapan dia. Allah dah habaq awal-awal, tapi kita ni insanu ajula, insan aktsaru syai'in jadala. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jangan duduk dekat atas insan tu. Duduk dekat atas menghilangkan keakuan diri, baru sedap lazat. Ada masyayikh yang lain yang saya temui, dia duduk dekat menghinakan diri. Dia kata diri dia kazibala. Dia kata diri dia hina sehina-hinanya lah. Ada yang kata diri dia tu bagaikan habuk duduk kat capal Nabi pun jadilah. Macam-macam tashbih dan analogi yang diberikan untuk mendatangkan rasa insaf kita di hadapan Tuhan. Pada pandangan saya, perkataan-perkataan itu bukan salah, tetapi macam kurang tepat. Kerana dia tu ulama, mungkin wali Allah, takkan dia ni kazibalah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Haflah ini menyatakan bahawa kita ini duduk pada tempat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Ta'ala ni, kita tidak boleh berpisah. Akal kita ni nakal. Akal kita ni suka bersembang. Kenapa kita tak bersembang dengan Allah SWT? Apakah ada dalil kita tak boleh sembang dengan Allah? Apakah ada dalil kita boleh sembang dengan Allah? Apakah sifat mutakallim itu exclude bersembang dengan Allah? Saya bertanya, Tuhanlah yang menjawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya tradisi salafus soleh untuk merasai setiap bait ayat Al-Quran dan memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat akhlak di sebalik ayat-ayat ini, semuanya dengan satu cara, iaitu menekuni rukun ihsan. Saya ulang, menekuni rukun ihsan. Allahumma salli ala Muhammad. Rukun ihsan ni ada 4. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kalau ni nak disimpulkan,
kepada satu perkara, ataupun bagaimanakah cara untuk mendapatkan 4 rukun ini, sunnahnya, dalilnya adalah seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni yang berjalan daripada Yaman ingin berjumpa dengan Sayyidina Rasul, walaupun tidak dapat bertemu, tapi ia dinisbah, dinilai, dimasukkan dalam akaun oleh Allah yang Maha Kaya. Lalu beliau mendapat kedudukan yang tinggi sehingga diberikan wasiat oleh Sayyidina Rasul kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar agar tetap terus mencari dan bertemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Bukan setakat itu, yang paling penting sekali wasiat Rasul ialah minta doa daripada orang yang bukan siapa-siapa di kampungnya, daripada orang yang tidak dikenali, sehingga menghairankan kafilahnya. Bagaimana mungkin seorang bangsawan besar, khalifah negara, ketua kerajaan seluruh dunia Islam ingin berjumpa dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni yang hanya orang kampung biasa, pengembala kambing agaknya, ataupun lembu, yang mengangkat anak lembu setiap hari demi untuk membawa ibunya menunaikan fardu haji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dalam Islam ini, cerita-cerita tentang khawariqul adah terpatri kemas di dalam kitab-kitab. Khawariqul adah yang berlaku kepada para anbiya dinamakan mukjizat, ataupun para rasul. Yang berlaku kepada para nabi, irhas. Yang berlaku kepada orang biasa, ma'unah. Yang berlaku kepada awliya Allah, karamah. Yang berlaku kepada orang yang syirik, nama dia sihir. Allahumma salli ala Muhammad. Cerita-cerita tentang karamah awliya ini mutabahur, dan juga ada kitab yang menulis tentang karamah awliya. Semasa saya pergi ke Mesir, saya sempat pergi ke sebuah perkampungan yang bernama Kileh. Di sana ada seorang awliya Allah. Penduduk kampung minta doa kepada dia sebab ada buaya. Masa itu empangan daripada Sudan tu belum dibina lagi. Jadi ada buaya mai daripada Sudan masuk ke Sungai Nil. Jadi nak buat macam mana ni? Buaya-buaya besar-besar di Sungai Nil. Lalu penduduk kampung minta doa kepada Tok Syekh ni di sebuah perkampungan. Jadi Sidna Imam Syekh Muhammad Abul Futuh Al-Arabi rahimahullah berdoa kepada Allah SWT supaya buaya-buaya ni tidak mampu untuk mengapa-apakan penduduk kampung. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu buaya ni dia nak melintah juga ke perkampungan itu yang terletak di Sungai Nil, tepi Sungai Nil tu. Penduduk kampung jadi nelayan. Dalam Sungai Nil ni ada ikan siakap, banyak ikan siakap. Besar-besar. Dinamakan Nile Perch, nama dia, nama siakap tu. Rupa dia macam ikan siakap. Jadi mereka tahan pukap, menjala apa semua. Bila masuk je buaya ke kampung tu, automatik buaya tu akan jadi terbalik. Kalau dia nak melintah, dia akan jadi terbalik.
putih nampak dekat permukaan Sungai Nil tu. Kalau melintas, lalu ada. Jadi dia tak boleh nak mengapa-apakan penduduk tu, penduduk kampung tu. Dan karamah aulia yang dicatat di dalam buku-buku sangat banyak. Apakah kita mampu menang dengan persenjataan moden? Ataupun kita umat Islam pada akhir zaman kena kembali kepada perkara yang paling basic, iaitu bantuan Allah. Kuatkanlah tauhid kepada generasi akan datang, anak-anak, keluarga dan diri sendiri. Kerana kita tak tahu kemungkinan masanya makin dekat, makin hampir kepada kemenangan Islam. Kerana tahun 2024 ni bukan saja ustaz-ustaz kampung cakap tentang 2024. Ustaz Abdul Somad pun baru saya tengok video dia bercakap tentang 2024. Dan para ulama muktabar yang besar-besar menanti tahun 2024 ni. Syekh-syekh yang besar-besar yang mempunyai follower juta-juta, tak ada segan silu, tak ada segan, tak ada takut rasa disesatkan ke apa, bercakap tentang huraian tahun 2024. Ustaz Wadi Anwar tu saya cakap lah, Ustaz Auni, Ustaz Manis, Allahumma salli ala Muhammad. Yang pastinya, yang faktanya ialah benar-benar 100 tahun umat Islam telah kehilangan ibu dan ayah. Kehilangan rumah, hidup di dalam kezaliman, kenistaan, pembohongan. Wajar dan sangat logik kalau Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan seorang pemimpin yang membela kaum muslimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Janganlah terpengaruh dengan apa yang kita namakan sebagai false flag. False flag ni, pada pandangan saya, pihak Dajjal ni telah mengkaji tentang hadis-hadis akhir zaman. Pasti mereka membuka, kerana mereka ini mempunyai universiti yang mengkaji tentang Islam, yang disebut sebagai para orientalis, pakar-pakar profesor PhD yang bukan Islam. Tujuan mereka mengkaji ialah untuk merosakkan agama ini. Martin Link, tak silap saya, salah seorangnya yang telah bekerja untuk mengkaji, akhirnya masuk Islam disebabkan dia mengkaji makhtutat, dokumen-dokumen lama untuk merosakkan agama Islam. Akhirnya dia buat buku yang membela Islam. Jadi diwujudkan intelijen mereka ini, CIA, FBI ke KGB ke, mereka wujudkan false flag. Mereka wujudkan negara Islam palsu, mereka wujudkan Imam Mahdi yang palsu, yang sesat. Mereka wujudkan Bani Tamim yang sesat. Mereka wujudkan, akhirnya menyebabkan masyarakat umat Islam, rakyat semua takut untuk membicarakan tentang benda ni kerana sebut aja sesat. Sebut je saja dah tanam. Benda ni nama dia false flag. Tuan-tuan kena tahu. Sidang hadirin kena tahu. Kena kaji perancangan-perancangan orang kafir untuk meracuni fikiran kita. Kalau racun badan senang, kita dapat tahu jatuh sakit. Meracuni fikiran dia lebih susah. Lebih susah. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh kerana itu, Rasulullah meninggalkan wasiat-wasiat untuk kita amalkan. Di antaranya adalah baca surah Al-Kahfi. Para masyayikh kata surah Kahfi ni bukan amal Jumaat saja, tapi setiap hari kena baca surah Kahfi. Bagi yang mampu, amalkanlah. Bagi yang tak mampu, mudah-mudahan
Allah kasih mampu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, maaf ada terlajak masa, ada keakuan diri, terkasar bahasa. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini, dilimpahi lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang diberitahu sebelum ni, kita duduk dalam hari-hari Allah. Bila duduk dengan hari-hari Allah ni, kita sentiasa nak menceritakan tentang keesaan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada menceritakan tentang keakuan diri kita, mengaku diri kita ni kita dah leburkan dah. Kita dah nafikan dah sebenarnya. Jadi alhamdulillah, selamat datang kepada sahabat kita yang daripada Pulau Pinang, saudara Firdaus dan saudara Erman, yang mana beliau adalah saudara Erman adalah salah seorang pendengar YouTube, yang mana saya pun alhamdulillah dapat dihubungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita kongsikan, share, banyak lagi nak kata banyak tak banyak jugalah, illa qalila juga, tapi banyak lagi pendengar-pendengar YouTube, pendengar daripada TikTok. Alhamdulillah, saya apa yang Allah Taala izinkan saya uruskan melalui kudrat dia juga. Saya tak ada apa, saya tak tahu apa pun. Jadi saya menghubungkan inilah sahabat-sahabat yang ingin bertanyakan, ataupun saya pun tak tahu apa pun, kalau tanya pun saya tak tahu apa pun. Tapi cuma insya-Allah apa yang saya mampu, kalau saya tak tahu insya-Allah saya boleh rujuk kepada siapa-siapa yang berkenaan, yang ahlinya insya-Allah. Jadi apa yang nak diceritakan pada petang ni, saya sharekan sikit. Tadi sebelum saya ambil saudara Irman dengan Firdaus di Bukit Keteri tadi, saya ada berdiri di satu tempat tadi. Saya pun tak ingat nama tempat tu apa dah. Jadi saya ternampak ada satu lampu tu, saya tak tahu lampu solar ke apa, dia menyala, kan? Dia menyala. Saya pakai inilah spek mata lah, mata hitam. Jadi bila saya buka spek mata hitam, saya tengok lampu tu, mata saya sakit. Bila mata saya sakit, dia macam silau, contoh silau lah. Jadi bila saya pakai balik, alhamdulillah dia protect lah saya tu, protect lah. Jadi saya nak cakap kat sini, itulah perkataan Allah SWT. Allah Ta'ala beritahu, Hizni. Itulah Hizni aku, dia kata. Saya dapat perkataan Allah Ta'ala, Hizni. Jadi bila kita protect mata kita tu, kita tak lampu tu yang bersinar tadi tu, dia dengan cahaya matahari tadi tu, mata saya jadi diprotect lah di situ. Jadi saya dapat yang kita belajar selama ni, Hizni, la ilaha illallahu Hizni. Allah Ta'ala beritahu, Hizni tu dia kata. Dia ajar saya. Ini saya dapat, ini saya kongsikan. Allah Ta'ala bagi olahan di situ. Jadi kita bukan melihat kepada banyaknya ilmu, tapi yang Allah Ta'ala ajar tu yang ilmu yang lebih tepat lagi. Bukanlah kata saja belajar ilmu tu salah. Belajar kat mana-mana apa ni, Jordan ke apa ke, tak salah pun. Tapi bila dapat ilmu ni, itu kena ketepikan dulu. Tapi kita masuk benda ilmu ni, insya-Allah kita akan dapat. Itulah yang salah satu yang saya dapat. Bukan saya nak cakap saya hebat tadi, itu Allah Ta'ala Maha hebat tu. Hizni, kita ada pembenteng. Pembenteng tu apa? Maksudnya bukan pembenteng tu duduk, maksudnya yang contoh yang saya bagi ada spek mata je, bukan. Pembenteng tu makna dia tidak lagi merasai ada keakuan diri. Kepemilikan tu tak ada ke dah. Kan? Kalau semalam isteri saya balas balik, kan? Apa yang saya cakap, tak kira lah saya cakap gitulah. Ni semua orang boleh dengar ni. Jangan kecam saya pula. Ini jemaah muslimah jangan kecam saya. Tak kira lah dia ada isteri 1, 2, 3, 4 pun, kan? Dia tak ada rasa pemilikan pun. Lepas tu isteri saya semalam dia balas balik, kan? Balas bukan apa, nak menceritakan tentang bagaimana suami tu ada kenal diri, kenal Allah, kan? Dia tak akan rasa ada pemilikan banyak mana pun, kan? Bukanlah saya kata banyakkan mana tu lebih daripada 4. Contoh saya cakap contoh. Jangan kecam saya, muslimah daripada Melaka ke apa ke. Jangan. Saya nak bagi contoh je. Jadi itu je sebenarnya. Kita nak katakan, kita tak ada rasa pemilikan apa pun, harta kita ke, harta benda kita ke, kereta ke, rumah mewah ke apa, tak ada, kita tak rasa pemilikan. Hazam min fadil rabbi. Kita rasa itu semua Engkau punya ya Allah. Aku tak dan sebagainya lah. Dan saya masukkan semalam pula, bukan kata isteri je, bukan. Termasuk yang dikatakan, saya bagi contoh yang kalau saudara kita tengok berita yang dulu yang sebelum ni,
Saya tak tahu berada negeri mana yang bapa dia, mak dia, kakak dia, adik-beradik dia accident dalam 5 orang ke berapa orang. Dekat mana saya tak ingat. Tinggal dia 2 orang je, adik-beradik dia yang dia imamkan solat kakak dia dengan mak bapak dia suruh. Siapa nama dia, adik tu saya tak tahulah. Nampak tak? Mana sampai masa dah tu pemilikan, kalau dia tak rasa memiliki, dia akan dapat lah. Tapi masalah yang sekarang, macam kita cerita tadi, dekat kedai tadi tu, kan? Masalah orang masih lagi dia tak ambil benda ni, tak ambil penting benda ni. Dia tak ambil penting benda ni. Nak orang muda dan sebagainya lah. Tak kira lah orang muda ke orang tua ke sama. Jadi alhamdulillah tadi kita pun masuk dia kata tadi kita sembang walaupun 5 minit tadi, betul Man? Tapi apa maksud 5 minit tu tadi yang kita cerita 5 minit ke 10 minit kan tadi kan? Apa maksudnya? Kita bukanlah kita bercerita tentang benda ni, kita cerita je tak. Tapi kita bawa. Bila kita bawa, kita dekat dua kedai kopi atau ke restoran tadi pun kita rasa macam benda tu nak diceritakan lagi. Itu panggilan Allah. Sebab apa? Allah Taala beritahu, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka kita walaupun 5 minit dikira majlis Allah Subhanahu Wa Taala dapat yang dikata Ustaz semalam barokna. Bukan kita yang bagi barokah, tapi daripada tak ada keakuan, tak ada rasa pemilikan tadi tu yang dipancarkan cahaya tadi tu. Yang asal-asal cahaya tadi yang Ustaz cerita tadi, nur tadi tu kan. Itu dia. Itu sebenarnya kalau kita kenal Muhammad tadi tu. Kan? Alhamdulillah kita itulah. Saya dekat parking kereta pun saya cerita. Tolak tandas je lah kan. Dekat tempat kerja saya dulu. Parking kereta pun saya cerita juga. 2 minit, 3 minit pun saya cerita juga. Sebab saya nak sama-sama kita dapat. Tak dapat pun tak apa, bukan aku yang letak engkau dapat. Bila tak dapat kawan saya kan. Nanti Allah Taala bagi. Itu yang sebenarnya. Jadi itu yang kita nak ceritakan dengan kita nak bawakan. Kita nak bawakan apa benda yang kita cerita ni supaya bawa, bukan tak bawa bawa. Pakai terus. Kalau Ustaz cakap, pakai terus. Jangan simpan. Simpan ke atau buat tak tahu ke, gitulah. Dia kalau dengar benda ni buat tak tahu, itu dia tak pakai lagi tu. Kan? Kalau dia pakai lagi, ahli dia tahu tau. Dia bukan saya cakap kita ni detect orang, tak, bukan. Allah Taala lihat kan, mana kita tahu. Dia lihat kan, dia ni pakai ni benda ni. Cara cakap dia dah lain dah ni. Macam kalau kawan saya lah, macam saya cerita apa, kawan saya di Johor ke. Dulu cakap tak faham kan. Dulu cakap dia tak apa, sabar saya cakap sabar. Tengah dengar sami'na. Jadi Allah Taala akan bagi ketaatan wa ata'na. Dan bila sekarang dah menyangka beberapa tahun dia dengar kan. Dalam operasi pun dia dengar juga, dia tengok kat ni YouTube. Masya-Allah. Cakap dia pun dah lain dah sekarang dah. Bukan dia cakap lain tu maksudnya apa? Dia menghala tujukan kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia nak aku ni dia nak cuba dia nak hasilkan diri itu dia tu supaya itulah berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rasa lagi keakuan diri. Sebagaimana Rasulullah SAW bawa benda ni. Kan? Itulah betul yang dikatakan bila dah bawa benda ni kita rasa, itulah yang Nabi beritahu. Warisatul anbiya. Kan? Ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan darah lagi dah, itu dah dia bawa memang dah. Ni kalau kita pun rasa ada pemilikan, masalah kita memang masalah kita. Payah kita ni dah bertahun-tahun ni kan, dah tahun-tahun. Saya dilihatkan sendiri semualah, macam-macam lah saya dalam keadaan saya lah. Kita pun sama-sama lah kan, kehidupan kerja pun, tapi kerja yang berasingan ni yang lain-lain, tapi watak-watak orang-orang lain tu termasuk watak kita lah sama juga kan. Tapi kita biarlah biar kita minta Allah Taala asingkan kita. Jangan kita diasingkan, kita tak bawa pula, kita kena bawa benda ni. Benda ni amat penting. Pejuang-pejuang Melayu dulu pun bawa benda ni kan, supaya apa, kekuatan tauhid tu ada dalam diri kita. Yang ialah kita bukannya daripada wali Allah je, asal dia tu daripada Rasulullah SAW kan, bawa kepada sahabat tabi'in wali Allah. Jadi insya-Allah kita sama-sama memperkukuhkan akidah dalaman kita ni. Supaya jangan ada merasa pemilikan. Kita dekat dalam rumah pun kita dah tahu dah. Kan? Aku ada handphone, aku ada rumah, aku ada macam-macam lah. Aku ada lagi. Tak ada, aku tak ada. Dia tak bawa, tapi itulah. Disebabkan apa? Itulah. Kesyirikan yang ada dalam tu, dia tak wafi anfusikum, tak menelisik dari dalam tu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bila kita menelisik, insya-Allah
satu-satu Allah Ta'ala akan tunjuk. Petunjuk Allah tu amat luas. Murka Allah tu jauh sangat. Kasih sayang Allah tu maha dekat, lagi dekat. Kan, qarib dia tu. Allah Ta'ala tunjuk. Tapi kita menutupi. Macam hadis kursi beritahu, sekiranya engkau datang kepada, saya suka ceritakan ni, persembahkan perkataan ni. Sekiranya engkau datang kepada, sebab nak persembahkan supaya kita menelisik dari dalam. Sekiranya engkau datang kepada aku, hadis kursi menyebut, dengan membawa amalan, engkau akan dihisap satu-satu. Sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, kan, kau akan dipertanggungjawabkan. Dan sekiranya kau datang kepada aku tak bawa apa-apa, kepada aku, kepada aku, maka kau akan dirahmati. Itu sebenarnya. Itu yang kita nak lakan tu, yang perkataan dua tadi tu. Dua hadis kursi tu, banyak lagi lah. Kan, kalau yang 7 sifat berulang, 7 sifat yang dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani tu, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la mutakallimun, la basirun, lahu mawjud illallah. Itu salah satu dia. Dan yang lain-lain pula tu, itulah. Kan, amalan kau jangan anggap engkau amal. Kau beramal macam biasa, tapi jangan anggap engkau. Itu semua kudrat Allah. Kalau ilmu pun, ilmu banyak mana? Belajar mana? New Zealand. Kan? Itu pun kita kena masuk dalam wadah. Jangan rasa kita punya ilmu. Payah kita. Kan? Saya lah, saya nak cakap saya lah kan. Saya nak cakap saya lah. Kan? Mentadbir punya, dah macam-macam lah. Kita punya anak nak buah kan. Bukan senang tu nak buang benda tu. Kan? Tapi alhamdulillah ada benda ni, walaupun saya jatuh bangun kan. Banyak ilmu yang kita nak kena nak ajar anak-anak buah kita. Saya pun pendidik juga dulu. Kan? Nak ajar anak buah. Akan rasa keakuan tu, Allah, malu kita dengan Allah Ta'ala bila dah tahu benda ni. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Sedih kita. Malu tau kalau sampai saya tak boleh keluar rumah masa tu. Mesti PKP lah kan. PKP memang tak boleh keluar rumah pun. Tapi masa tu saya berkhidmat, saya boleh keluar rumah. Sebab saya pakai uniform masa tu, memang boleh keluar rumah pun. Tapi saya cakap ibarat aku macam tak nak keluar rumah. Padahal boleh pun keluar rumah kan. Sebab saya masa tu bertengah berkhidmat. Itu malu tau. Malu kita dengan Allah SWT. Kan? Betapa hina kita. Macam Ustaz Zee kita tadi, wali Allah tadi tu kan. Setapak 2 tapak dia dah rebah dah. Nampak? Sebab apa? Dia tak nak rasa dia mengontrol diri dia. Dia nak rasa Allah Ta'ala yang itu baru betul, insya-Allah. InsyaAllah kita sama-sama bawa lah amaliah dalam kehidupan harian. Bukan kita cakap je, kita nak bawa. Saya pun tak mampu juga ni. Saya pun tak mampu. Saya harap dia je lah. Kita bukan rasa kita insya-Allah diberi faham serba sedikit ni. Dan bukan kita rasa kita bagus, kita rasa kita kuat, kita rasa kita dah selamat. Bukan. Kita rasa tak mampu je lah. Tu. Bukan nak rasa hebat, orang tak kenal, kita kenal. Bukan. Itu bukan arah tuju kita. Nanti meletup saya punya dalam apa akidah kita meletup nanti. Payah nanti. Kita kena jaga tu. Seperti mana yang saya nak Abu Bakar beritahu, istiqomah dalam ni jangan ada merasai keakuan diri. Saya setuju sekali ini. Sekian wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sikit. Tak apa. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini cerita pendek saja, dipetik daripada kalam-kalam Ustaz Aziz tadi berkenaan dengan takwa. Takwa ta tu taat, kaf qanaah, waw wara'. Jadi saya teringat peristiwa semasa saya mula-mula sampai ke Perlis ni. Ni kira rahsia lah. Hari ni saya buka rahsia ni. Saya pindah masuk rumah. Lepas tu ada seorang tanya, macam mana rumah, okey ke? Saya jawab, okey. Tapi tai kucing lah banyak, saya kata. Lepas tu saya masuk rumah. Saya tengok daripada luar tu, saya tengok orang tu dia ambil penyapu, dia sapu tai kucing tu masuk longkang. Ya Allah, masa tu saya rasa macam malu sangat. Orang yang penuh kewarakan, yang tak ada sifat keakuan, tanpa cakap apa-apa, saya cakap tai kucing banyak, dia senyum saja. Dia senyum. Lepas tu dia ambil penyapu, dia sapu tai tu masuk ke longkang. Saya masa tu macam
macam terasa malu lah sebab banyak masih banyak merungut lah. Sedangkan Allah bagi rezeki, bagi nikmat tu lagi banyak daripada ujian tu sikit je tu sebenarnya. Nak tengok kita ni sejauh mana kita kesyukuran kita dengan tahap banyak komplain tu. Jadi dari situ saya teringatlah peristiwa tu. Jadi saya cuba untuk kurang komplain dalam hidup ni. Kurang komplain. Maknanya bila kita sebut di mulut, kita banyak komplain, kita tak bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi. Sedangkan bila kita komplain tu, kita tak reda dengan ujian daripada Allah. Kita rasa macam benda tu tak elok sebenarnya. Tak elok. Jadi nak tengok sebenarnya sejauh mana kesabaran kita menghadapi apa yang kita tidak suka tu. Jadi Alhamdulillah semakin hari Allah bagi faham kita belajar ilmu kena diri kena Allah ini. Dan saya juga menyeru sahabat-sahabat di luar sana untuk terus istiqamah mendengar kalam-kalam daripada Syekh Aziz, untuk sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita semua itu tadi daripada Khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan kudus kesucian kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain nak mengajakkan kita supaya sama-sama menombor satukan Allah dalam kehidupan ni, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali abadi, awal sebelum permulaan apa yang dijadikan, akhir zahir batin semua sekaliannya, Allah sentiasa dalam keadaan iaitu mengesakan dirinya cukup maha sempurna, tak memerlukan kepada sekalian alam ini. Tetapi sekalian alam ini Allah berikan mukjizat, cerita-cerita, kisah-kisahnya untuk menyatakan dialah pelukis atas segala kisah di sekalian alam ini. Dia yang melukiskan surga, melukiskan neraka, melukiskan lauh mahfuz, segala-gala malaikat, semuanya dialah pelukis. Maka nak nyatakan tak lain, jangan kita tertipu bahawa pandanglah pelukis tu. Sesuatu gambaran itu, sesuatu yang terjadi itu tidak akan terjadi melainkan ada yang melukis, melakar, yang membuat. Cerita-cerita, kisah-kisah, skrip itu semua dia belaka. Tak ada apa, semua dia belaka. Kalau kita fahami dan telisik benar-benar, jadi kita dah bertaubat, menyesali setelah Allah menyelamatkan kita dengan rasa akuan-akuan kepemilikan kita, kita tidak tanggalkan. Bila Allah dah memberikan kepahaman, maka barulah kita tahu penanggalan ataupun rasa kepemilikan, rasa akuan diri itu adalah sesuatu azab yang sangat pedih. Sebelum ni kita tak akan faham selagi Allah tak membukakan. Dan bila Allah membukakan, sesungguhnya Allah sentiasa tak pernah tutup. Dia sentiasa ciptakan yang pertama bukan kegelapan tetapi nur. Jadi kita yang sebenarnya yang menutupi nur tu tadi. Konon-konon bolehlah kita tutup nur tu, tetapi nur tu takkan boleh ditutup. Sentiasa cerah. Jadi kita tutup tadi, kufar kita yang menutupi. Kita yang merasai bahawa kita ni ada pemilikan. Tapi kalau kita dah dibagi faham oleh Allah dan kita bersungguh-sungguh nak, baru kita tahu, ya Allah, inilah tempat yang paling selamat, iaitu rasa kepemilikan, akuan diri, dan tanggalkan semuanya itu. Barulah Allah dan sendiri yang menyuruh kita bahawasanya engkau dah berada di pada lembah suci yang sangat suci, lembah Muqaddasil Tuwa. Kalau bahasa Allah Ta'ala pada Nabi Musa, lembah Muqaddasil Tuwa. Bagi kita adalah kita setelah kita menanggalkan akuan diri, menanggalkan rasa kepemilikan benar-benar, maka Allah tu sendiri akan
berkata kau dah berada di tempat yang paling suci, iaitu kita dileburkan oleh Allah dengan cahayanya, maka disitulah tak dapat diucapkan dengan perkataan nikmatnya tadi. Ya, bila Allah dah leburkan kita, disitulah matlamatnya. Bagi sesiapa yang yang mengatakan masih lagi ini ilmu ni tinggi, tak fahamlah si Haji ni cakap tak apa benda dah. Itu urusan masing-masing. Sebab setiap sesuatu yang kita ucapkan adalah ucapan yang paling awal, iaitu harus kita ni kenal Allah. Jadi kita ni dah masukkan akuan diri tu terlampau tinggi hingga terjadilah sifat-sifat zulumat, sifat kegelapan. Dipanggil akuan diri ni kegelapan. Maka kita menutupi dan tak nak bagi masuk cahaya tu tadi. Lepas tu kita kata cahaya tak masuk. Padahal kita yang tutup tak. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah tu membuka. Tapi kita tak buka dulu. Kita baca Fatihah tapi tak buka. Fatihah tu buka. Kita tak nak buka. Kita tutupkan dia, kita kata tak boleh terima, tak boleh. Padahal jelas kita tahu betul. Tapi kita pura-pura. Kerana apa Allah Ta'ala kata orang kafir Quraisy tu tak mau terima Nabi. Allah Ta'ala sendiri kata, dia kata, fi qulubihim maradha. Di hati mereka ada apa penyakit dia? Dia tutup telinganya. Dia tutup mulutnya. Dia tutup dia punya penglihatan. Nampak tapi dia tutup. Itulah penyakitnya. Janganlah. Allah tu tahu. Janganlah sampai bila kita nak tutup. Allah dah buka macam-macam nur cahaya daripada awal lagi. Betul, bukan awal dia tadi gelap. Awal itu memang terang cahaya dah. Menyatakan Allah. Tapi kita kata, tak fahamlah si Haji ni. Itu maknanya kamu berpenyakit. Kamu jangan kata kamu boleh bohong Allah. Tak. Allah tu lebih tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful. Apa tak mengetahui dia yang jadi. Dia tahulah sifat kita gitu. Sudah, jangan. Ikhlaslah dengan Allah. Jujur. Kembali. Jangan kata sebenarnya kita faham tapi kita tutup telinga. Tak fahamlah si Haji ni. Lepas tu tutuplah, tak nampak pun apa si Haji buat. Padahal kita nampak. Dia tak nak upah pun. Nabi dia tak nak apa pun. Dia nak kita dapatkan Allah. Tetap juga kita tak tahu apa dia cakap apa. Padahal kita dengar Nabi tu cakap suci bersih, nak ajak kita kembali betul-betul kepada Allah, dapat. Tapi kita kata tak ada apa dia cakap betul. Padahal kita dengar dia cakap tu betul. Itu tadi. Sampai bila kita nak menipu diri kita sendiri? Kalau rumah kita dah duduk 30 tahun ataupun duduk dah 100 tahun, itu tanah nenek moyang kita, tiba-tiba datang orang mana-mana entah, dia kata ni kerajaan dah jual kat dia. Lepas tu kena keluar. Kita pun mengamuk, kumpul satu orang kampung semua kumpul, bawa parang ke bawa apa ke, mana boleh ni datuk nenek kita punya. Dia tadi. Kita rasa macam mengamuk ke. Tapi kalau Allah tu tadi kita terlepas, kan? Kita rasa macam tak ada Allah tu dalam hidup kita. Ya Allah, kita rasa tu kita tak payah pergi perang, tak payah keluarkan parang. Sebenarnya Allah tak ajar kita ni. Kalau sebenarnya kita mana keluarkan parang kalau kita tak dapat Allah. Siapa yang nak, diri aku pun aku sanggup. Maknanya bukan parang tu lah. Diri pun aku sanggup, aku nak lekangkan diri sebab aku Allah tu lebih mustahak daripada yang lain. Tapi tak kita nampak dunia, harta, almal, anak-anak, ini kedudukan, ini wanita, ini apa yang kita, itu lebih mustahak daripada Allah. Azab dah tu. Azab dah tu, tak payah tunggu azab kubur dah. Azab dah tu kat dunia tu. Jangan kita pula. Tu Dajjal lah tu, tak payah tunggu Dajjal lah tu. Engkau tu dah Dajjal dah. Tak payah tunggu Imam Mahdi. Sebab engkau tu sendiri tak dapat Mahdi. Tapi kalau kau dah kenal diri, kenal Allah, kau tu dah Mahdi dah. Dapat petunjuk Allah dan boleh beri petunjuk tu Mahdi. Bukan saya masuk Imam Mahdi. Imam Mahdi tu akan datang. Tapi yang Mahdi kita ni dah pastikan ke belum? Kita dapat kenal diri, kenal Allah. Tu Mahdi. Bila faham, baru kita tahu perjuangan kita ni, baru kita tahu kita nak menyelamatkan. Baru kita tahu tu tugas Nabi Muhammad diutus selamatkan supaya manusia dapat daripada jahiliyah tu, paling jahiliyah, paling teruk Nabi diutus di situ. Itu tadi. Nanti kembali balik jadi
teruk zaman kita ni paling teruk. Manusia semua dah jadi dajjal, dah jadi zombie, dah lebih teruk daripada binatang perangai dia, tapi dia tak rasa macam dia tu berperangai binatang. Dia tak rasa dia tu dah jadi tentera dajjal dah. Dia tak rasa. Dia rasa tenang je, apa dah makan dapat, padahal makanan-makanan dia semua daripada makanan-makanan yang mempunyai unsur-unsur yang membawa kepada akuan diri, riak, takbur, sombong, makanan-makanan dia tu. Tu tadi McDonald lah tu. Bukan saya cakap tak boleh makan, boleh. Tapi itulah kita kena faham lah. Makanan yang dimaksud Dajjal akan bawa tadi, hidang kan, itulah. Jenis-jenis itulah. Janganlah selalu sangat, mana kena faham lah. Nak makan lah, tapi faham lah. Jangan sampai jadi darah daging kita tak mengesahkan Allah. Jadi makan, tapi niat jadi darah daging kita untuk mengesahkan Allah, membuang akuan, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai situ dulu. Utamakanlah ilahun wahid, menombor satukan apa pun Allah dahulu, jangan kita dulu. Tengok dalam diri kita betul-betul, ya. Saya rasa sampai sini dululah. Terima kasih banyak atas perhatian tetamu haj kita, khusus alhamdulillah Allah Taala hantar, ya. Alhamdulillah, ya. Syukurlah kita pada Allah ni, pilihan-pilihan Allah kita ni, alhamdulillah. Teruskan. Saya rasa kita perlu bawa lagi, selamatkan lagi umat-umat kita ni, ya. Setelah kita dah dibagi Allah faham dari sisi Allah, nikmat besar lah. Selamat, Allah selamatkan kita dah, amankan kita. Kita perlu prihatin melihat sekeliling kita adalah mereka-mereka ni harus kita selamatkan, insya-Allah, dengan cara bawa dia juga macam mana kita dapat, kita nak begitu juga. Itulah makna kehendak Allah dan kehendak Rasulullah setelah beri faham, berita gembira dapat, maka nazirah, sampaikan, jangan tak sampaikan, insya-Allah. Kita cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan, ada akuan diri. Wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Wal asrina linsana ila alladzina amanu. Subhan